KPM. Assalamualaikum, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama saya Ellie Arifin. Mesti korang yang sedang menonton, adik-adik yang sedang menonton sekarang ini tertanya-tanya kenapalah ada banyak benda bulat-bulat dekat atas meja ni, kat tepi kiri kanan ni. Ni kena buat robot ke apa semua ni? Ini dia subjek yang kita akan belajar pada hari ini bersama dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Tapi sebelum itu, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP. Pastikan anda menjaga penjarakan sosial 1 meter dan kerap mencuci tangan dan mensanitasi tangan juga. Serta jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Kenapa seorang-seorang kat sini? Tak, kita ada cikgu yang kita terbangkan jauh dari Kajang. Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang. Macam orang kampung saya lah. Jadi kita nak jemput Cikgu Azhar Kamarudin. Okey, Cikgu. Hai, Assalamualaikum. Okey, Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, kita dah boleh buka kita punya pelitup muka, Cikgu. Okey, baik. Dan boleh simpan dalam kocek. Dan sebelum kita memulakan kita punya pelajaran pembelajaran hari ini, kita jangan lupa sanitasi tangan. Saya sanitasi tangan saya dulu. Okey. Baiklah. Okey, Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan sedikit diri Cikgu kepada penonton sekarang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam didik TV. Baik, nama saya Cikgu Azhar bin Kamarudin daripada Sekolah SMK Sungai Ramal. Pengalaman mengajar saya rasa lebih kurang 20 tahun. Lama. 20 tahun lah, hampir 20 tahun. Di mana bermulanya saya mengajar di sekolah swasta dahulu, di Sekolah Seri Inai. Kemudian saya bertukar satu lagi sekolah swasta di Sekolah Seri Cempaka. Kemudian barulah masuk ke sekolah kerajaan. Yang pertama di SMK Seri Saujana yang berada di Kuala Lumpur. Banyak sekolah ni sebenarnya. Okey, kemudian bertukar lagi Seri Saujana daripada 2003 hinggalah 2012. Kemudian bertukar ke Negeri Selangor, berhijrah ke Negeri Selangor daripada 2013 hinggalah ke 2016. So sekarang ni sekolah menengah? Sekarang ni daripada 2017 saya berada di SMK Sungai Ramal Kajang. Alhamdulillah. Okey Cikgu, sebelum kita memperkenalkan orang lain ataupun orang kata orang kuat Cikgu ni, pelajar murid-murid Cikgu yang jadi orang kuat ni, kita nak tanya juga apa benda bulatan-bulatan kat depan ni Cikgu. Kita nak buat apa hari ni? Okey. Untuk hari ini kita akan menerokai. Kita akan menerokai atau mempelajari satu lagi topik dalam tingkatan 3 iaitu ciri-ciri sudut dalam bulatan. Baiklah, dan yang akan belajar bersama-sama kita dalam subjek ataupun topik hari ini juga bersama murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang. Mari kita berkenalan dengan mereka. Kita ada 5 orang murid-murid. Ini dia. Salah seorangnya kita ada Madihah. Boleh saya cakap salam sejahtera dekat Cikgu, tangan di dada. Selamat sejahtera. Hai, saya Madihah dari SMK Sungai Ramal. Ya, selamat sejahtera Madihah. Okey, seterusnya kita ada Julia. Hai, salam sejahtera. Saya Julia Afina dari SMK Sungai Ramal. Okey. Ya, Julia. Dan kemudian kita ada yang bawah tu, siapa nama dia Cikgu? Adham. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Adam Haziq bin Wan Muhammad Sofi dari SMK Sungai Ramal. Okey, sebelah dia yang si cantik manis tu. Buka mic. Hai, saya Aina Zakiah. Saya daripada SMK Sungai Ramal. Alah, comelnya. Okey, bawah dia yang terakhir. Buka mic yang lupa. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Zairul Aziz Nabil dari SMK Sungai Ramal. Okey, ini dia murid-murid Cikgu yang akan belajar bersama-sama kita ni Cikgu. Ya. Okey, jadi apa yang permulaan yang Cikgu nak kongsikan tentang ciri-ciri bulatan, sudut dalam bulatan? Sebelum saya mulakan penerokaan yang pertama, saya rasa lebih baik saya minta pelajar untuk menyediakan peralatan terlebih dahulu. So, peralatan-peralatan yang perlu ada untuk menjalankan penerokaan ini, yang pertama, Cikgu perlukan ini jangka lukis. Okey.
So yang untuk pelajar tak besar macam ni yang ni. Ini untuk kita cikgu lah. Jangan cari pula yang ni. Okey, tak jumpa yang ni untuk cikgu saja, khas untuk cikgu. Baik, kemudian ni. Kita panggil Itu? Kita panggil protractor. Protractor. Okey. Protractor ataupun jangka sudut. Okey, untuk pelajar pun ada tapi tidak besar juga sama. Pelajar pun kena pakai yang kecil ni lah. Guna yang kecil ni. Okey, guna yang kecil. Baik, kemudian cikgu perlukan pembaris. Okey, pembaris tak kisahlah pembaris macam mana, pembaris kayu ke, pembaris besi ke. Gunting. Gunting, boleh gunting. Gunting. Ataupun boleh menggunakan apa saja objek bulat, bentuk bulat. Ni contoh cikgu ada jam. Bulat. Okey. Kalau kita nak lebih mudah kita guna jam. Kita guna jam sahaja untuk buat bulatan ataupun ini mangkuk apa tingkat. Mangkuk tingkat tu. Selalu kita bawa bekal mak-mak pergi sekolah. Bawalah mangkuk tingkat ni bulat. Tidak pun yang ni saya rasa pasti ada di rumah. Yang mana satu? Yang isi dia ke? Okey bukan. Bukan isi dia lah. Kita terangkupkan dia, kita dapat bulatan je. Okey. Itu antara peralatan yang diperlukan. Okey, jadi kenapa penting kita nak belajar bulatan ni cikgu? Baik, bulatan ni sebenarnya kalau kita ikutkan untuk peringkat menengah rendah ni mungkin tak nampak dia punya keperluan. Okey. Tapi bila untuk melanjutkan pelajaran, contohnya kalau pelajar nak melanjutkan pelajaran di IPTA mengambil bidang arkitektur ataupun seni bina, mungkin juga dia nak ambil bahagian kejuruteraan. Dekat situ nanti ada penggunaan sudut ni sangat-sangat dititik beratkan. Okey. Kenapa dititik beratkan? Ada kena mengena dengan apa untuk menjadi apa? Selain pada jurutera. Contohnya kalau katakan seni bina tadi, dia melukis pelan. Jadi dalam melukis pelan itu terdapat banyak penggunaan sudut. Maksudnya nak lukis sudut-sudut tertentu, kalau nak buat landscape ke. Jadi kat situ ada penggunaan sudut. Kita tahu berapa sudut supaya dia dapat jadi bentuk yang apa yang diminta lah. Okey. Dan apa kena mengena pula dengan wayar-wayar yang ada kat depan saya ni cikgu? Baik. Okey. Kalau saya jelas pun, benda-benda ni sebenarnya adalah set robotik. Ni set robotik ni. Okey. Set robotik ni di mana kita gunakan ni dalam robotik, robot ni kita kontrol, kita kawal dia, di mana dia akan bergerak sendiri atas kawalan kita. Kawalan kita di mana kita akan arahkan dia je. Berputar 45 darjah contoh macam tu. Kita akan tekan 45 darjah, dia akan bergerak 45 darjah. Semuanya ada kena mengena dengan sudut. Jadi hari ini aktiviti yang kita akan lakukan adalah apa cikgu? Aktiviti yang kita lakukan adalah kita mencari nilai sudut dalam bulatan. Jadi sebab itulah kita ada bulatan-bulatan. Kita belum buat lagi cikgu Belum buat lagi. Okey, kita akan buat kejap lagi sebab kita nak rehat seketika dan juga kita akan terus bersama dengan murid-murid kita dalam talian serta adik-adik dekat rumah ni kena standby. Standby ni. Apa nama ni tadi cikgu? Protractor yang kecil ni, bukan yang besar gerabak ni. Dan juga pembaris. Standby kat rumah sebab kita akan buat aktiviti kejap lagi. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, sebagai seorang arkitek, pengetahuan bagi mengira sudut dan panjang lingkup bagi suatu bulatan amat diperlukan jika mereka hendak membina kubah pada sesebuah bangunan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Ellie Arifin dan juga cikgu matematik kita yang kacak ni, berbaju merah ni, Cikgu Azhar Kamarudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang. Juga tidak dilupakan kita ada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang di dalam talian. Mungkin boleh lambai-lambai sikit. Okey, comel-comel, hand sensor anak murid cikgu ni Okey, hari ini kita akan belajar subjek bulatan sudut dalam
Ciri-ciri sudut dalam bulatan. untuk tingkatan 3, tahap 3. Ya. Okey, cikgu. Mungkin kita boleh mulakan aktiviti kita. Saya nampak ada bulat-bulat ni. Saya tak sabar apa benda yang bulat hari ni. Jom kita mulakan, cikgu. Baik, okey. Sebelum tu pantun sikit boleh? Boleh. Tapi Okey. sebelum cikgu pantun, saya nak pantun ingatkan juga kepada penonton di rumah untuk menjaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan dan juga sanitasi tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Hashtag kita jaga kita. Okey, silakan pantun cikgu. Pantun 1, 2, 3 dan 4. 5, 6, 7 dan 8. Oi, banyak nombor dia. Kita matematik kan. Betul. Okey, mari bersama terokai kebat. Terokai kebat untuk tajuk sudut dalam bulatan. Berapa okey. lama nak reka pantun tu cikgu? On the way sebenarnya tu. Ya ke? On the way Okey. saya dapat tadi idea. Okey, mari kita Okey, mulakan. baik. So, saya berharap pelajar-pelajar murid-murid yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah bersedia dengan aktiviti pertama kita, penerokaan pertama kita. So di mana penerokaan pertama kita ni akan melibatkan sudut pada lilitan bulatan. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan bagaimana cara nak melukis bulatan. Yang pertama, kita akan guna ni peralatan ni yang kita panggil jangka lukis tadi. Okey. So boleh keluarkan jangka lukis semua yang dalam Google Meet tu ataupun yang ada di rumah tu boleh ikut sama. Okey. So pertama sekali nak guna jangka lukis ni, okey, pastikan kedudukan dia sama. Saya letak macam ni, okey, pastikan sama, jangan ada yang tinggi sebelah, rendah sebelah. Tak boleh, nanti akan tak jadi bulatan. Okey, keduanya pastikan skru di tengah-tengah ni diketatkan Supaya dia tak terlonggar. tak lari. Bacaan dia tak lari. Okay. Baik, okey, kemudian kita mulakan. Yang ni cikgu dah setting dah, okey. Kita buka. Baik, kalau pelajar dia ada jarum. Saya tak pakai, saya tak adalah. So letakkan jarum di tengah-tengah. Okey, buka-bukaan ni terpulanglah. Nak besar mana sekalipun. Okey, kalau kata kita buka besarlah bulatan tu. Okey, kemudian letak tengah-tengah. Okey, pastikan tak bergerak tengah-tengah ni, kita just pusingkan saja. Pusingkan bulatan tu. Okey, kalau dia memang kuat, memang dia tak akan lari daripada bulatan tersebut. Pusing. Empat asal dia lah. Ya, empat asal, pusing dan kembali balik ke tempat asal. So dapatkan satu bulatan tadi. Okey, kalau tak ada sekalipun, okey, janganlah kita rasa macam susahnya matematik ni, macam-macam barang nak. Okey, ni. Cikgu nak apa saya ambilkan? Saya ambilkan jam tu dulu. Jam, okey. Kenapa saya bawa jam ni? Jam ni berbentuk bulatan. Jadi kita boleh guna bulatan ni, kita letak saja. Kan senang. Lebih mudah. Banyak di rumah banyak. Okey, dia. Yang ini pun banyak juga. Ni tidak pun ada bulatan kecil, kita boleh letak saja. Maksudnya bulatan. Tak kisahlah saiz apa pun. Tak kisah saiz apa pun. Okey, untuk bulatan itu yang pertama. Baik. Seterusnya sekarang, okey, dengan arahan cikgu, semua pelajar, sila tandakan 2 titik pada lilitan bulatan. Tandakan 2 titik pada lilitan bulatan. Okey? Tak kira lah sebelah bawah ke, sebelah kiri ke, sebelah kanan ke. Dah Setelah tanda, sila labelkan tanda yang pertama tadi dengan A, huruf A. Saya buat di sini. Okay, saya cikgu nak pembaris ke? Boleh juga. So yang ni kuning ke hijau? So A, letakkan A, kemudian satu lagi letakkan B. Ini yang cikgu buat, tak semestinya sama. Okey, tak semestinya sama. Cikgu boleh angkat, tunjuk dekat kamera. Okey, so yang pertama tadi A dengan B, cikgu dah tanda kat bawah tu. Dia ni. A dan B. Kemudian tandakan pula. Tunjuk sekali lagi tu. Sekali lagi. Ni Okey tu. Tu dia. Okey, kejap. Alright, ngam. Okey. So, kemudian tandakan lagi 2 titik yang bertentangan pada lilitan tapi bertentangan dengan titik A dan B. Okey, cikgu tandakan di depan. Maksudnya bertentangan ni di bahagian depan ni lah. So, saya letakkan, tandakan, labelkan C dan D. Okey. Baik. Okey, ini hasil dia. Saya akan dapat yang macam ni. Okey. So, saya dapat A, B, C dan D ni. Okey, ada 4 titik. Okey, kemudian saya minta gunakan pembaris. Okey, pelajar-pelajar guna untuk buat garisan.
Kalau yang ni pun boleh juga. Okey. Kan saya dah bahagi cikgu tu. Bukan, saya takut tak sampai kan. Tak sampai. Tapi sampai cikgu? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah sampailah panjang. Okey. Bina garisan lurus daripada A ke D. Okey, kita buat sama-sama. Kita pun buat. Okey. Okey, kemudian satu lagi garisan B ke C. Ini adalah formula dia, cikgu. Ini bukan, ini kita baru nak teroka. bentuk. Kita nak teroka sudut tu. Apa sudut dia? Okey. Yang saya katakan tadi ada sudut pada lilitan. Okey. Okey. Kemudian bina garis lagi A dan C dan seterusnya B dan D. Jadi kita akan dapatlah bentuk yang saya panggil kupu-kupu. Okey, ini Rama-rama. Di sekolah yang biasa dengan istilah tu. Okey, tunjuk. Okey, ni kupu-kupu cikgu. Kalau kupu-kupu murid-murid yang dah siap mungkin boleh minta tunjukkan di kamera dan juga kepada cikgu. Tampailah dekat langsir kat belakang tu ke. Okey, cantik kupu-kupu. Okay. Lain-lain bentuk kupu-kupu dia. Ada kembar-kembar. Okey, bagus. Okey, dah labelkan. Okey. Baik, okey, untuk setiap tu kita labelkan sudut, nama sudut tadi kita labelkan titik kan. Labelkan titik. Nama sudut di dalam. Kita bina sudut, kita letak dari A tu kita letakkan huruf A kecil. Kemudian B kita letakkan B kecil. Ni kita namakan sudut sebab kita tak tahu berapa sudut dia. Kita nak teroka berapa sudut dia. Ni D dan akhir dengan C. A, B, C, D. So inilah yang kita akan dapat. A, B, C, D tadi. Okey? Tak nampak. Okey. Boleh ya? Okey. Okey. Yang di rumah saya rasa boleh ikut. Okey. Okey, baik. Sekarang kita teroka satu persatu. Saya nak minta pelajar yang berada di Google Meet sila ukur sudut yang berada di lilitan. Setiap satu A, B, C dan D menggunakan protractor tadi. Boleh mulakan. Okay. Jadi mengira ukuran tu berdasarkan projektor ni. Ya. Macam mana cara kiraan dia, cikgu? Baik. Cara dia, okey, so kita kena pasti. Sementara, kalau kita tengok tadi kan, saya tunjuk balik. Okey. Dan saya tunjuk, okey. Saya tunjuk semula. Okey. Apa yang kita dapat lihat, A, B, C, D ni kesemuanya adalah sudut tirus. Okey. Jadi sudut tirus ni kita faham bahawa ianya kurang daripada 90 darjah. Okey. Sebab apa kadang-kadang akan berlaku kesilapan bila pelajar menggunakan ni. Yang ini lebih pada 90 darjah. Ada 180 darjah. Okey. So kita letak saja. Boleh letakkan ni tengah-tengah ni pada titik A. Okey. Dan kalau kita lihat sendiri dia ada dua bahagian ya. Bahagian daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri semua ada. So kita mula pada kosong, garisan yang bawah tu mesti sama. Okey, kita bacaan kita A tadi, okey, daripada kosong sini sampai dah sini. Kat sini cikgu akan dapat 25 darjah. Okey. Okey. So 25 darjah di sini. Okey, cikgu tulis dalam bawah ni A sama dengan 25 darjah. Okey, kita tengok B pula. Okey. Okey, B. Sementara tu kita nak tahu juga murid-murid kita dah siap ke atau masih lagi sedang mengira? Tak apa, cikgu teruskan. Okey, saya teruskan jawapan saya ke B pun 25. Murid-murid dah siap? Masih lagi sedang mengira-ngira? Oh, belum? Okey, kejap. Ada yang dah siap, ada yang tengah buat kira-kira, ada yang tengah tengok diri sendiri dekat kamera. Cantik ke aku hari ni? Okey ke tudung saya ingat ke tidak? Okey. 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 Jadi kita minta cikgu angkat kiraan tu bersama dengan murid-murid. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Baik. So, okey, cuba cikgu boleh terangkan sedikit macam mana kiraan itu berdasarkan macam mana? Baik, kalau kita lihat sekarang ni hasil daripada sudut tadi, kita akan dapat lihat. Okey. A dengan B sama. Okey. 25 darjah. Okey. Manakala C dengan D 32 darjah. Dia sama. Memang akan sama. Kita cuba semak dengan pelajar sama ada dia dapat sama tidak. Okey, sekarang ni saya perlukan jawapan daripada murid-murid yang ada di Zoom. Okey. Di dalam talian. Dalam talian. Kita mulakan dengan Aina. Aina. Okey, Aina. Okey. Okey, saya minta jawapan Aina.
Okey, Aina, angkat Untuk boleh sudut tak? A. Kita mula dengan sudut A. Dia terus angkat. Okey. Tak apa. Sudut Boleh A tunjukkan saya saja. dapat 45 darjah. Sudut Awak A boleh 45. tunjuk dekat skrin. Boleh? Tak nampak. 45, sudut B Okey, 45 juga. Okey, yang ke sana C 32. D 32. D. C bawah atas dia. C tak nampak sayang. 32 juga. 32. Okey. Okey, terima Betul, kasih ada Aina. ham? Ada ham? Okey. Ada ham. A, B, belakang sikit ada ham. Terbalik dah. A terbalik juga A engkau. 30. A 30. Belakang sikit ada ham, tak nampak lah. Okey, B 80. B 80. C 80, D 30. B dan C 80. B dan C 80. Okey, Julia 30 juga. Terima kasih ada ham. Julia, ini dia. Julia A 40, B 50. A 40, B 40. A 40, B 50. Okey, C 50, D 40. Okey, terima kasih Julia. Madihah. Madihah A 35, 35. B 35, C 40 dan D pun 40. Okey, terima kasih Maria. Zahirul. Zahirul A 30. A 30. Mana tak nampak lah Zahirul, belakang sikit boleh? Belakang. Okey. Okey, B 35, B 35. C 35, D 30. Okey, terima kasih Zahirul. Terima kasih murid-murid. Okey, daripada dapatan ni tadi, daripada jawapan murid-murid kita tengok ada persamaan dia. Okey. Okey. So kita fokus pada lilitan, kita tengok. Kat sini Aina tadi yang pertama 45 A dengan B. Okey, cuba Aina tunjukkan semula Aina kedudukan A dan B. Okey, tengok daripada dia punya tu A dan B belakang sikit. Okey, nampak okey. A dan B berada pada sebelah lilitan yang sama. Ya? Okey. So C dan D pada lilitan sama. So kita boleh katakan sini, okay, saya yang lain pun lebih kurang sama juga. Okey. Okey, saya minta pelajar sendiri. Boleh tak sesiapa dalam Google Meet tersebut dia buat satu rumusan. Rumusan mengenai apa yang kita perhatikan daripada pola jawapan tersebut. Tapi cikgu, saya ada soalan. Boleh? Saya tanya Ya, soalan. tak ada masalah. Okey, kalau macam berapa nilai sudut? Kalau panjang lengkuk tu sama tapi Ya. kedudukan yang berbeza. Panjang lengkuk yang sama tapi kedudukannya berbeza. Baik, saya faham. Okey, saya ambil satu contoh. Saya rasa apa yang dimaksudkan oleh Eli tadi adalah sebegini macam saya ni. rasa. Betul. Di mana kalau kita lihat sini, kita lihat kat sini dia punya lengkuk dia sama. Maksud saya A dengan C ni sama dengan D dan F. Tetapi dia tidak berkongsi lengkuk. Okey. So bila dalam keadaan macam ni, yang tadi pun yang sebenarnya saya tunjuk semula Okey. Yang ini tadi pun kalau kita lihat sebenarnya dan memang bila dia berada pada lengkuk yang sama, jadi dia bermaksud panjang dia pun sama. Okey, so tak ada masalah untuk yang ini. Bila dia bertukar, dia bergerak ke mana sekalipun, asalkan dia punya panjang lengkuk sama, sudut di lilitan dia tetap sama. Okey, Tak ada cikgu. masalah. Baiklah, itu jawapan kepada soalan Eli tadi. Jadi rumusan yang kita akan dengar daripada murid-murid kejap ini, kita dengar sekejap saja lagi selepas kita kembali daripada kita rehat. Boleh cikgu? Tak ada masalah. Kita bagi murid-murid minum air dulu sebab dia tengah nak kena perah otak bagi rumusan. Aduh, dah cikgu disiplin ni. Jadi kita rehat sebentar, kembali di Didik TV KPM Teroka. Tahukah anda, pelayar kapal laut perlu menguasai ilmu bacaan sudut dan jarak dalam bulatan bagi membolehkan mereka mengetahui di mana kedudukan sebenar semasa berlayar di lautan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya dan juga Cikgu Azhar. Okey, macam biasa kena jaga penjarakan sosial, sanitasi tangan, kerap cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari tangan. #KitaJagaKita. Okey, Cikgu, kita nak kembali dengan rumusan dengan aktiviti kita buat tadi. Okey, teruskan Cikgu. Saya perlukan rumusan. Kita minta murid-murid yang ada di Google Meet cuba buat satu rumusan.
Dengan apa aktiviti pertama tadi? Silakan, Julia. Aina ke siapa yang angkat tangan Yang dulu? angkat tangan tu Julia. Julia, okey. Sudut dekat lilitan bulatan tu akan sama sekiranya berada pada lengkuk yang sama. Sekiranya berada pada lengkuk yang sama. Okey, betul tu. Ya, betul. Pandai. Okey. So, kita ingat konsep tadi, ada pada lilitan yang sama, lengkuk yang sama bermaksud sudut dia akan sama, dan yang keduanya jika lengkuk pun sama panjang, sudut tetap akan sama panjang. Okey, tak apa, cikgu masih lagi belum puas hati. Habis. Cikgu cuba satu soalan, boleh Cuba jawab. Cikgu letak satu soalan. Okey. Boleh sini Okey. Boleh ke cikgu? InsyaAllah boleh. Okey. Cuba, cuba cari nilai Z. Siapa pandai? Boleh terus jawab? Angkat tangan. Aina. 35. Z sama dengan 35. Kenapa tu Aina? Sebab apa dapat 35? Sebab dia pada lengkuk yang sama. Pada lengkuk yang sama. Okey. So sudut pada lilitan dan berada pada lengkuk yang sama di bawah ni. Okey, betul tu Aina. Pandai. 10 markah. Okey, cikgu. Itu jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid cikgu memang sangat pandai, sangat bijak. Sekarang ni saya tak sabar sebenarnya ni. Saya dah tengok bulatan, saya dah faham dah nilai sudut. Alhamdulillah. Walaupun duduk kat sebelah ni, boleh faham. Okey, sekarang ni aktiviti kedua kita nak buat apa pula cikgu selepas ni? Okey, kita buat lain sikit aktiviti kedua kita tadi pada lilitan sahaja. Kali ini kita nak teroka pula. Teroka kedua kita adalah teroka sudut pada pusat bulatan. Tadi lilitan di pusat bulatan dan juga sudut pada lilitan. Apa perkaitan, apa hubungan dia? Macam mana kita nak tahu? So, yang pertama sekali tadi, saya dah minta murid-murid sediakan bulatan. Okey. So, pertama sekali kita keluarkan bulatan kita. Bulatan yang dah siap. Macam mana kita nak tentukan pusat bulatan? Okey, mudah saja. Mudah saja. Kadang-kadang macam magic benda ni. Kita just kalau orang dulu suka buat origami. Kan? Jadi tahu origami kan, lipat-lipat ni kan. Okey, sekarang saya minta murid-murid buat lipatan bahagi dua. Bagi dua sama kan tak sama pula. Okey, bagi dua sama. Okey. So, satu kita buka balik. Kemudian kita buat satu lipatan arah yang berbeza. Okey. So, bila kita buka, kita akan nampak kesan lipatan tersebut. Di mana ada persilangan. Persilangan di tengah. So, di tengah-tengah persilangan inilah kita letakkan sebagai pusat bulatan. Pusat bulatan. Ambil marker, tanda pusat bulatan dulu. Mana tengok murid-murid punya hasil kerja? Boleh angkat, tunjuk dekat kamera. Dah. Dapat pun. Tepat tu. Mudah saja, tak perlu nak susah-susah. Tungau. Tungau. Okey. Jadi, so pusat bulatan. Sekarang ni cikgu minta tandakan 2 titik. Tu apa yang bulat tu cikgu? Ini kita labelkan sebagai O. Pusat bulatan biasanya memang O. O lah. Okey. Kita huruf O lah situ. So kemudian tandakan 2 titik. Di bahagian bawah ke, di bahagian kanan kiri ke, tak kisah. Okey, letakkan dia sebagai A dan B. Letakkan dia sebagai A dan B. Okey. Cikgu membuat juga sini. So, A, B. Okey. Kemudian satu lagi titik yang bertentangan dengan A dan B tadi di lilitan bahagian atas. Letak dari atas ke, sini ke. Cikgu bagi secara umum. Mungkin nanti pelajar dia akan dapat berbeza-beza bentuk ni. Berbeza-beza bentuk. Faham? Jadi kita akan tengok. Kalau pelajar tu dia faham, dia akan buat benda yang arahan saya. Tengok gambar raja dia mesti berbeza. Yang saya akan dapat pun berbeza dengan pelajar. Jadi saya tandakan dengan C. Baik. Ada 3 je lah. 3 titik. Dan cantumkan, buatkan satu garisan lurus. A ke C. A ke C, kemudian B ke C. Saya tunjuk Cikgu nak saya buat ke? Kalau dia nak. Boleh. Saya pun macam bosan je kat tepi ni. Silakan. Macam mana cikgu? Okey. Saya alihkan dulu mangkuk tingkat ni.
okey. Kalau tak sampai, biasa bulatan tu besar. Jadi boleh guna protector pun tak apa. Boleh sampai. A ke C? A ke C. Okey. Aha. Sambil-sambil tu boleh murid-murid yang berada di Zoom, di Google Meet dan juga yang berada di rumah. Okey, boleh sama-sama buat aktiviti ni. A ke C lepas tu? And then B ke C. B ke C. Lurus. Okey. Okey, kemudian A ke B. O. A ke O. A ke O. A ke O. Okey. Okey cikgu, sambil-sambil tu cikgu boleh minta pelajar murid-murid tunjukkan hasil kerja mereka juga. Kalau yang dah siap boleh tunjukkan, macam ni hasil cikgu. kerja tu. Ya, okey dah dapat dah. Okey. Pandai juga. Itulah bentuk yang kita dapat. Tapi kemungkinan murid-murid akan dapat lain. Cuba tunjukkan. Mana yang lain? Mana murid-murid yang lain tunjukkan bulatan O, A, tunjukkan B, bulatan. C. Ada tunjuk kamera. 1, 2, 3. Okey, Adham dapat sama. Nampak tu? Madiha, mana Aina pula Julia? Aina dapat lain, Azirul pun dapat lain, Madiha dapat sama. Julia mana? Julia belum siap. Julia tengah color-color kan dia punya. Bentuk bulat tadi. Bentuk bulat di sudut dia tu. Okey. Itu Julia pula. Okey, Julia. Kenapa lain cikgu? Kenapa Rajah dia lain? Sebab kita nak tekankan di sini, okey, kita akan buat satu kita akan ceritakan dua perkara sudut. Saya akan lukiskan sudut dia. Okey. Sudut pada yang ni saya letak sebagai Cikgu rasa senang kalau tampal dekat papan putih, lepas tu cikgu lukis je dekat papan putih tu. Boleh tak? Ni. So saya akan letakkan Jadi kenapa kalau Rajah tu berbeza-beza tapi nilai dia masih sama ke cikgu? Okey. So saya guna sini ya. Okey. Baik, kenapa gambar Rajah itu berbeza? Sebab saya tadi secara umumnya saya minta pelajar letakkan titik mana-mana titik, okey. Jadi pelajar tu yang dapat murid dapat yang lain-lain tu. Okey. Yang kita nak tegaskan kat sini adalah lengkuk yang ada adalah lengkuk A, B. Okey, sudut yang ada sudut pada pusat bulatan dan juga sudut pada lilitan. Nanti saya lukiskan sudut pada lilitan. Okey. Kita cuba nak kaitkan dua ni. Buat perkaitan dua ni. Okey. So apa perkaitan dia? Macam biasa, murid-murid yang berada di Google Meet boleh terus ukur sudut tersebut. Boleh terus ukur gunakan protektor tadi, dapatkan sudut sini. Okey, apakah sudut kat sini? Sudut AOB dan juga sudut ACB. So cikgu terus ukur sini, cikgu letak. Okey, kita ukur yang bawah ni dulu daripada pusat bulatan. Okey. Kat sini cikgu akan dapat bacaan dia 92. Okey, cikgu letak sini 92. 92 sudut dia. Okey. Okey, manakala yang di lilitan pula pada lengkuk yang sama lilitan. Okey. Cikgu akan dapat cikgu akan dapat sini 46 darjah. 46. Okey. So yang lain, saya itu C dengan O je cikgu. Yang A dengan B tu tak ada. Tak ada. Sekarang kita nak sudut pada pusat dan juga sudut pada C. Lilitan. Lilitan. Okey. So saya perlukan ni. Seterusnya cikgu? Saya perlukan ni. Kita cuba dapatkan jawapan daripada pelajar. Saya bantu cikgu. Okey. Saya angkat semua ni. Tak payah. Okey. Baik, kita dapatkan jawapan daripada murid-murid semua faham Okey, saya nak ubah balik, saya nak guna yang ini. Okey. Murid ni takut cikgu. Orang salah kena marah pula cikgu, disiplin kan. Maklumlah. Kalau nampak cikgu disiplin lalu tepi kelas tu lari dulu. Tapi hari ni saya tak bawa rotan. Alamak, tak apa ada Biasa saya bawa rotan. Saya biasa dekat baris. Dalam kelas saya bawa. Alah, tacut. Ini pun saya dah kata saya tak nak bagi dia orang takut. Tak payah bawa rotan. Okey. Okey. Silakan Aina. Mari. Kita tengok dulu Aina. ACB. Okey. Boleh buka mic? Dia terlupalah. Ya, cikgu. Sudut ACB berapa Aina dapat?
sudut ACB saya dapat A. Dengan B saya dapat 22. ACB yang berada di Lilitan. Lilitan. Oh, Aha. saya dapat 180 kalau kira. 180 di pusat kan? Boleh tunjuk tak? Aina boleh tunjuk tak? tunjuk gambar. Tunjuk lilitan awak. Ke sebab dia Tunjuk gambar Raja tu. Oh, dia dapat yang tu. tak nampak. Tengah sikit. Aina dapat sama. 94 dan 94. Okey. Aina. Okey, dah stay. 94. Oh, sudutnya sama. Cuba Aina ukur semula. Okey, Aina ukur cuba semula. Bagi peluang. Okey, kita pergi ke Pergi pada Adham. Adham. Mari. Mana Adham ni? Adham, mana Adham? Ada. Okey. Alhamdulillah. Adham punya AOB 90. C dia 45. Okey, terima kasih Adham. Julia 30 dan 60. Pusat dia 60. Lilitan dia 30. Lilitan lah cikgu kan? Betul kan? Okey, terima kasih Julia. Madihah. Madihah mana? Okey, Madihah. Oh, sama macam 90. Dia bergerak-gerak. Joget TikTok ke tu? Okey, tak kan? Okey, 90. Lepas tu? 45. Okey, Zahirul. Okey, jom. Zahirul tunjuk. Kita ada, tak nampak tengah Zahirul kat muka awak. Gitu. 190. 90. Satu pada pusat bulatan. Pusat dan 95. Okey, last kita pergi ke Aina. Aina dah siap ke kita kembali ke Aina lepas kita rehat? Aina okey? Dah siap? Dah siap dah? Tunjuk. Tunjuk 94, 47. 47, 94, 47. Okey, 47 pusat. 7 lilitan kan? 94 pusat. 47. Okey, terima kasih Aina. Okey, kita nak kembali dengan rumusan tentang apa yang kita belajar hari ini. Aktiviti kita, tapi kita rehat seketika bagi murid-murid ni bertenang. Sebab dia dah tadi banyak salah, ada takut kena rotan dengan cikgu. Jadi, kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, seorang juru kamera perlu mengetahui dengan jelas sudut pembukaan pada kanta kamera bagi serapan cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan gambar yang cantik. Nak tahu jugalah juru kamera tahu ke tak berapa sudut serapan cahaya semua ni. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Okey, Cikgu Azhar, kita nak teruskan untuk mengetahui rumusan tentang aktiviti kita tadi tu. Baik, sebelum saya sendiri buat rumusan, apa kata kalau kita tanya murid yang berada di Google Meet tu? Untuk rumuskan ataupun okey, hasil daripada ni tadi, dapatan ni tadi, jawapan-jawapan ni. Okey. Boleh tak salah seorang daripada murid-murid saya tu buat satu rumusan? Okey, cikgu pilih je siapa cikgu yang bertuah tu. Zahirul. Saya rindu suara dia. Zahirul. Zahirul. Silakan Zahirul. Hasil tambah sudut. Tak dengar Zahirul, kuat sikit boleh? Tak. Bergaduh ke kat situ? Tak jelas. Saiz sudut pada pusat bulatan adalah 2 kali daripada sudut lilitan. Sudut yang berada pada pusat bulatan adalah 2 kali. 2 kali. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okey. 2 kali ganda dia kata. Kita tengok balik ya semua ya jawapan-jawapan. Terima kasih Zahirul. Terima kasih Zahirul. Okay. So kalau jawapan ni memang macam tu. Okey, tengok sini kalau katakan sini yang pertama tadi ni lilitan. Okey, lajur pertama ni adalah lilitan. 47, darab 2 dapat 94. Bermaksud memang 2 kali ganda. Okay. 45, 90, 30, 60, 45, 90, 95 dan 190. Betul Zahirul. Terima kasih Zahirul. Betul lah. So yang berada di lilitan adalah 2 kali ganda. Tetapi kita boleh buat satu lagi aktiviti. Penerokaan. Okey, aktiviti di mana yang ni yang cikgu guna yang tadi yang cikgu dah sambil-sambil tu apa yang cikgu dah suruh murid-murid ini teroka dengan yang apa yang cikgu tampalkan di papan putih ni cikgu? Okey, kita nak buktikan pula secara tadi kita guna peralatan kan, kita gunakan
protektor, tapi kali ini kita buktikan secara maujud. Maksudnya secara Maujud? benda yang nyata. Okey. Okey. Baik. Ni contoh tadi. Okey, sekarang saya minta pelajar murid-murid semua yang tadi guna bulatan tadi, yang baru kita guna tadi yang jawapan ni, sila gunting sudut pada pusat bulatan. Ini aktiviti untuk mereka lah. Okey. Gunting sudut pada pusat bulatan. Okey. Kenapa kena buat kena buat berdasarkan maujud ni, cikgu? Okey, kita nak buktikan apa yang dikatakan oleh Zahirul tadi. Okey. Apa yang dikatakan oleh Zahirul tadi 2 kali ganda. Nak buktikan. Okey, macam yang ni cikgu dah siap potong. Okey, cikgu cabut dulu ya. Cikgu dah siap potong. So, cikgu dapat ni yang pada yang ini adalah daripada pusat bulatan. Okey. Yang belum jawab tadi siapa? Adham. Adham belum jawab apa-apa lagi Okey. Sekarang bila dah potong Okey, dah potong, cuba hilang. Zahirul ada situ. Okey, ada masih ada. Ada Adham. Okey, Adham ada. Okey. So dah potong tadi sudut pada pusat bulatan, kita lipat 2. Okey. 2 sama jangan lipat 2 sama. Okey. Okey, ni cikgu dapat yang ni lipat 2 sama. Dan sekarang kita nak buktikan bahawa sekarang bila kita lipat 2, dua bahagian sini, adakah yang kita lipat ni sama saiz dengan yang berada di lilitan. Okey, so cikgu pun letakkan di sini. Itulah jadi puncanya 2 kali ganda. Okey. So daripada yang kita ukur, kita dapat sama. Yang kita lipat pun kita akan dapat yang sama juga. Maksud sudut yang di pusat bulatan ni lebih besar 2 kali ganda. Okey, mana yang murid-murid ni? Kita tengok Adham punya. Boleh, cikgu? Boleh. Adham, sila tunjukkan. Okey, kita Adham, kita Zahirul. Zahirul masih ada dalam talian. Zahirul cuba lipatkan. Cuba. Dia dah potong bawah. Okey, dia letak situ. Okey, terima kasih Zahirul. Okey, tengok Adham pula. Mari, terima kasih Zahirul. Adham, mana Adham punya? Okey, cuba Adham lipatkan. Dah lipat dah. Okey, tu dia. Okey, terima kasih Adham. Jom kita tengok yang perempuan pula, cikgu, hasil kerja dia. Madihah. Madihah. Okey. Alah, comel dia. Macam tu mana? Dapat yang sama juga. Okey, itu Madihah punya kerja. Terima kasih Madihah. Saya tak dengar, dah banyak saya tak dengar suara mereka. Saya banyak dengar suara Aina dengan Julia. Dengan Zahirul. Masing-masing off mic. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Sebenarnya tu saya nak tegaskan, kalau katakan kita akan dapat tadi dah saya boleh simpulkan sudut pada pusat bulatan tersebut memanglah 2 kali ganda dengan sudut daripada lilitan dengan syarat dia berada pada lilitan yang sama. Lengkuk yang sama. Lengkuk yang sama. Yang bawah itulah. Lengkuk sama AB juga. Okey. Saya faham. Okey, seterusnya, cikgu. Seterusnya kita dah yang ni semua dah sebut. Okey, apa rumusan yang cikgu boleh uraikan dalam yang kali ini kita buat kali ini? Keseluruhan ke maksud ini? Keseluruhannya. Baik, okey. Untuk rumusan saya, okey. Baik, kita dah buktikan bahawa dengan menggunakan protektor sendiri, kita juga telah buat potongan kad juga. Kita telah buktikan bahawa yang pertama tadi, penerokaan pertama tadi pada lilitan bulatan. Jadi sudut pada lilitan bulatan dan pada lengkuk yang sama, ianya bernilai sama, sudut dia bernilai sama. Dan yang kedua tadi, yang ini tadi pun kita dah buktikan juga, mengukur dia, kita secara mengukur tadi kita dapat yang ini. Kemudian kita potong pun kita dapat juga, kita telah buktikan bahawa sudut di pusat bulatan tersebut adalah 2 kali ganda sudut yang berada di lilitan. Okey. Untuk itu juga kita sebenarnya kita juga telah buat satu perkara di mana kita tidak lupakan juga seperti yang ini merupakan salah satu daripada tuntutan pelaksanaan KSSM yang menuntut kita untuk menerapkan pendidikan abad ke-21. Biasanya dikenali sebagai PAK 21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan penerokan ini juga boleh disandingkan dengan menggunakan dinamik. Maksud saya menggunakan perisian dinamik
So apa dia perusahaan dinamik? Eddie tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Okey, perusahaan dinamik ni dia adalah seperti GSP, Geometrical Sketchpad. Okey. Okey, yang lebih menggunakan Geometrik komputer lah. lah. Okey. Okey. Dan juga GeoGebra. GeoGebra. Itu macam algebra, cikgu. Bukan. Lain. Oh, tapi kita salah menggunakan buat. konsep algebra juga untuk persamaan Okey. dia. Okey. Jadi seterusnya? Itu rumusan daripada saya. Okey, mungkin cikgu kita nak dengar sedikit apa kata daripada murid-murid di dalam talian yang dah belajar bersama kita pada hari ini. Boleh cikgu? Saya nak dengar suara siapa? Madihah lah, Madihah. Okey, Madihah. Silakan Madihah. Bilik ni panas sangat dia kata Julia ni. Keluar pula dia punya chatting. Ada pula. Aduh, okey, Madihah. Buka mic dah? Ya. Okey, apa yang Madihah Ada. Okey, apa yang Madihah dapat belajar daripada keseluruhan yang kita Dua penerokaan kita tadi. penerokaan kita tadi? Kalau sudut dekat lilitan, dia lebih kecil daripada dekat jejari. Betul cikgu? Sudut pada lilitan lebih kecil pada jejari. Betulkan sikit. Dekat pusat tu, cikgu. Okey. Daripada pusat bulatan lebih kecil. Muka cikgu macam apa dia? Betul kan? Betul cikgu? Betul. Kalau kata jejari saya salah. Okey, terima kasih Madihah. Saya nak dengar suara tadi. Suara Adham. Mungkin Adham boleh buat rumusan untuk yang tadi, untuk penerokaan pertama. Penerokaan pertama, rumusan apa yang awak belajar? Aktiviti pertama tadi Adham. Aktiviti yang pertama, Ya. sudut pada lilitan bulatan yang disangkumkan oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Okey. Pandai. Mereka ni terima kasih Adham. Mereka ni semua murid pengawas ke cikgu? Kebetulan memang pengawas sekolah dan berada daripada kelas yang sama. Kelas yang sama. Okey, seterusnya kita nak dengar suara Julia. Sebab dia kata tadi bilik tu panas. Nak tahulah yang mana yang panasnya. Ya, cikgu. Cuba Julia. Julia buat rumusan bagi kedua-dua penerokaan ni. Yang aktiviti pertama tu, Ya. kalau sudut kat lilitan sama, Sorry cikgu. Sudut pada lilitan bulatan akan sama sekiranya berkongsi pada lengkuk yang sama. Okey. Betul. Yang aktiviti kedua tu, sudut kat pusat bulatan lagi besar daripada sudut pada lilitan bulatan. Dia pembesaran dia macam mana tu Julia? Maksudnya dekat pusat bulatan tu 2 kali ganda 2 kali daripada sudut pada lilitan bulatan. Pada lengkuk yang sama. Pada lengkuk yang sama. Kalau lengkuk yang tu di ujung tu, kalau tidak nanti kan jadi lain. Okey? So pada lengkuk yang sama. Okey. Faham Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Julia. Terima kasih. Yang terakhir kita ada Aina. Salah. Betul lah Aina lah. Yang di bawah. Betul. Aina. Zahira tadi dah kan? Kita dah borak dengan dia. Okey, Aina pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aina. Okey, soalan cikgu? Soalan saya, okey. Cuba Aina buat satu kesimpulan ataupun rumusan. Okey. Mengenai yang saya rasa saya ambil yang penerokaan kedua lah. Penerokaan kedua tadi. Okey. Cuba Aina buat satu rumusan. Panik. Sudut pada pusat, Ya. dia 2 kali ganda lagi besar daripada sudut pada lilitan. Ya. Okey. Terima Dan kasih. sebenarnya dia tidaklah tak semestinya sama bentuk kan Aina kan? Dia ada pelbagai bentuk. Okey. Terima kasih Aina. Terima kasih kepada murid-murid di Sekolah Menengah Kebahasaan Sungai Ramal Kajang. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Azhar. Murid-murid mungkin boleh letak Sama-sama Eli. sama-sama. Okey, letak tangan di dada dan ucapkan terima kasih kepada cikgu. Mungkin murid talian? Dengar tak? Letak tangan di dada. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Terima kasih semua. cikgu. Okey. Terima kasih. Sama-sama juga kepada murid-murid yang bagi kerjasama dan terima kasih kepada adik-adik yang menonton sekarang ini yang harapnya segala info dan ilmu yang Cikgu Azhar sampaikan kepada anda semua dapat memberi manfaat untuk dijawab pada masa akan datang ya. InsyaAllah. Okey, insya-Allah Cikgu terima kasih cikgu okey
Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita akan berjumpa lagi di dalam Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Lambai semua. Didik TV KPM.